Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih buat partisipan dan juga peserta semua pada hari ini. Gembiralah sebenarnya kalau di Malaysia ini kerana sudah sekian lama kita menyaksikan bahawa sekatan ekonomi itu berlaku. Sekarang ini PKS gembira sikitlah sebab banyak dah sektor ekonomi dah dibuka. Sektor pertanian juga kalau kita lihat sudah pun rantaian bekalan itu semakin pulih. Kita lihat rentas negeri pun dah boleh. Itu paling menggembirakan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Tapi pagi ini kita nak bincangkan topik yang cukup menarik tentang usahawan tani. Tetapi bagaimanakah sebenarnya transformasi usahawan tani dan juga bagaimana sebenarnya untuk mengembangkan model perniagaan anda. Kalau anda partisipan peserta ini yang merupakan usahawan tani, kalau bukan usahawan tani nak belajar apa boleh sertai, boleh kita belajar pelbagai ilmu pada hari ini. Saya nak bawakan dua peserta kita tetamu kita yang hebat pada hari ini, iaitu pertama sekali sudah pastilah wakil daripada Agrobank. Kita bawakan ketua pegawai strategi Muhammad Taufik, Muhammad Zakaria dan juga ahli panel jemputan. Kita bawakan Oni Zurin Abu iaitu pengurusi eksekutif kolam emas Nia Berhad ataupun Oni Zurin Abu dia kita panggil Oza lah nama singkatan dia. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Berikut kamera ya. Cik Taufik sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Najib, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Cik Oza sihat? Waalaikumsalam, terima kasih Najib. Alhamdulillah hadirnya. Okey, sihatnya? Bisnes okey ya? Steady? Alhamdulillah, bagus. Okey. Makin naik kan ya? Makin menaik, Alhamdulillah. Okey, nanti kita share lebih lanjut lagi tentang perniagaan Cik Uzan ni. Okey, pertama sekali kalau kita bercakap tentang topik ini, saya nak pergi kepada Cik Taufik terlebih dahulu lah. Kalau kita melihat kepada, ini angka untuk peserta-peserta memahami. Pada RMK ke-11, kita melihat bahawa 11.58% sebenarnya jumlah ekspor untuk sektor pertanian kita. Ini melibatkan nilai lebih kurang 3.5 bilion lah sepanjang tempoh rancangan Malaysia ke-11. Okay? Dan juga apabila merekodkan juga pada tahun 2020 sebanyak 33.7 bilion ekspor untuk tahun tersebut dan juga kalau kita melihat 70% daripada produk yang diproses dan juga selebihnya produk yang belum diproses ini terlibat dalam segmen ekspor ini dan sebagainya. Ini menggambarkan potensi itu begitu besar sekali untuk pertanian. Terlebih dahululah untuk kita fahami kan RMK ke-12 baru dibentangkan baru-baru ini. Bagaimana untuk kita strategi Agrobank sendiri untuk memastikan bahawa segala sasaran yang digariskan di bawah rancangan Malaysia ke-12 dan juga nanti bajet 2022 yang akan dibentangkan, saya percaya akan ada juga sektor pertanian akan diberi tumpuan. Bagaimana strategi Agrobank untuk memantapkan lagi sektor ini, membantu usahawan dan sebagainya. Cik Taufik. Okey, terima kasih Cik Najib. Sebelum saya jawab soalan ni, mungkin sedikit perkenalan lah tentang latar belakang Agrobank. Apa itu Agrobank? So Agrobank ni ataupun nama syarikat sebenar adalah Bank Pertanian Malaysia Berhad, ditubuhkan pada tahun 1969. Dah 52 tahun di Malaysia ni dan merupakan sebuah institusi kewangan pembangunan yang bertanggungjawab untuk mengukuhkan sektor pertanian negara menerusi produk dan pelbagai solusi kewangan yang patuh syariah, sebab kita telah pun menjadi sebuah bank perbankan Islam secara menyeluruh pada tahun 2015 dan kami adalah IKP, Institusi Kewangan Pembangunan, yang kita specialize kepada komuniti pertanian, merangkumi aktiviti huluan seperti pembekalan input pengeluaran pertanian contohnya, sampailah kepada aktiviti hiliran seperti pemprosesan, pemasaran dan jualan produk pertanian kepada konsumer. Agrobank kita bertanggungjawab untuk melaksanakan peranan pembangunan dan komersial yang agak seimbang sebab kita kena pastikan seluruh komuniti pertanian ini dapat kita sentuh dan dapat kita bantu bagi memanfaatkan sektor pertanian ni, komuniti ni. Kita ada total rangkaian perbankan sebanyak 206 cawangan, pusat-pusat pembiayaan korporat dan komersial, kios dan juga pusat agro. So antara bank yang mempunyai rangkaian perbankan yang begitu besar dengan 206 pusat-pusat touchpoint. Untuk menjawab soalan daripada Najib, pertanian ni, sektor pertanian ni sebenarnya telah pun ditransformasikan secara sama ada kita sedar atau tidak. Kalau dahulunya sektor pertanian ni adalah sebuah sektor ekonomi yang hanya bertujuan untuk social inklusif, maksudnya kalau dengan izin for social inclusion, untuk kita provide employment, peluang pekerjaan dan juga peluang perniagaan kepada golongan yang
untuk tujuan inklusif, supaya semua ada akses kepada pertanian. Tapi has since daripada 5 ke 10 tahun yang lepas telah pun berubah agenda pertanian negara ni kepada sebuah sektor yang telah pun menjadi sektor untuk pertumbuhan ekonomi negara. Kalau kita tengok sektor pertanian sekarang ni dah pun menjadi sektor ekonomi yang ketiga terbesar di Malaysia. Itu baru kita kira dari segi primary agriculture, belum kita ambil lagi yang saya sebutkan tadi, aktiviti di huluan yang mana tak termasuk dalam statistik primary ataupun pertanian primer. Jadi antara inisiatif Agrobank untuk menyediakan sokongan pembiayaan kewangan yang holistik kepada komuniti pertanian ni dan juga keseluruhan rantaian nilai, kita berikan pembiayaan yang khusus yang bersesuaian dengan keperluan usahawan tani, menyokong juga agropreneur yang terlibat dengan aktiviti ekspor serta menyokong golongan yang kita selalu dengar unserved ataupun underserved, golongan yang kurang mendapat perhatian. Ini adalah sebenarnya sejajar dengan inisiatif Pelan Perniagaan Strategik tahun 2021 ke 2025 Agrobank. Bagi menembusi pasaran asing, kita ambil kira pelbagai elemen, antaranya traceability element lah, sebab antara syarat-syarat untuk produk-produk Malaysia, produk pertanian Malaysia untuk dapat akses kepada negara-negara luar, kita perlu ada elemen traceability, dan ini dapat memastikan matlamat kelestarian kita khususnya bagi pasaran Eropah dapat dicapai, sebab kita tak mahu sekadar dapat jual sekali, kita nak berterusan akses kepada market-market tersebut. Jadi penting untuk credibility produk-produk pertanian Malaysia ni dapat kita jaga dengan baik. Manakala bagi pasaran rantau Asia Barat dan juga Afrika Utara ataupun Middle East lah, usaha kami adalah sebenarnya untuk memberikan tumpuan kepada industri-industri yang halal, dan dengan cara ini kita harap kita dapat memberi banyak peluang kepada usahawan tani yang sama ada menjadi pelanggan ataupun belum lagi menjadi pelanggan Agrobank untuk melebarkan pasaran mereka bukan sekadar domestik tetapi juga kepada peringkat antarabangsa. Menerusi rancangan Malaysia ke-12. Okey. Ekspor pertanian negara ini sebenarnya dijangka meningkat pada kadar 48% sehinggalah tahun 2025. 48% ni walaupun ada sebahagiannya datang daripada sektor komoditi, Agrobank kita fokus kepada pembangunan perdagangan dan ekspor bagi sektor agro makanan. So kalau kita pecah dua sektor pertanian negara ni, dia ada komoditi dan dia ada agro makanan. Dan dulunya 5-10 tahun yang lepas, hampir 2/3 daripada sektor pertanian ni datang daripada komoditi. Tapi sekarang ni dah terbalik dah, Najib. Agro makanan ni sekarang ni dah lebih besar. Dah 2/3 daripada jumlah GDP daripada sektor pertanian. Kami juga akan mempergiatkan usaha untuk bantu usahawan kami yang memerlukan pembiayaan perdagangan. So kita ada forex facilities, package kemudahan perdagangan, contohnya penerbitan LC, Letter of Credit, kepada institusi pembangunan kewangan yang lain, dan juga bank guarantee. Kami juga akan meneruskan usaha khidmat nasihat. Saya dalam episod yang lepas saya ada memberi sedikit perkongsian berkenaan dengan program-program yang dilaksanakan oleh Agrobank Center of Excellence. Jadi kami masih aktif dan giat dalam memberi khidmat nasihat untuk menyokong membantu pembangunan usahawan supaya mereka dapat ditingkatkan kemampuan dan ketersediaan mereka untuk memenuhi standard ekspor antarabangsa. Dan juga kami juga melaksanakan perkhidmatan pemadanan perniagaan. So kita buat business matching juga untuk pelanggan-pelanggan kita supaya ini dapat memudahkan aktiviti ekspor mereka serta meningkatkan akses kepada pasaran luar negara. Itu daripada saya, Najib. Okey. Itu antara apa strategi lah Agrobank untuk melihat pada di bawah rancangan Malaysia ke-12. Tapi tadi pun Cik Taufik ada sebutkan, Cik Oza sekejap ya, nanti saya datangkan Cik Oza, jangan risau.
kita nak tanya pasal pelan perniagaan strategik 2021-2025. Maksudnya tahun ni dah mula dah ni. Setahun dah nak habis tahun 2021 ni, dah mula hampir setahun dah pelan strategik, pelan perniagaan strategik ni. Kalau boleh ceritakan apa sebenarnya dan juga bagaimana ia ni sebab dia bergerak seiring dengan rancangan Malaysia ke-12 kan, apa yang dirancang oleh Agrobank dan macam mana partisipan semua ni yang mungkin usahawan tani dan sebagainya akan menerima manfaat. Okey, tepat sekali. Kita telah pun hampir tamat tahun pertama dalam pelan perniagaan strategik 2021 ke 2025. Dan banyak daripada strategi dan inisiatif dalam SBP ini, secara ringkasnya, Strategic Business Plan, kita rancang untuk dilaksanakan pada tahun 2021 ke 2023. Dan ini kita harapkan dengan cara ini kita berharap agar kita dapat harvest buahnya nanti, hasil daripada pelaksanaan strategi-strategi baru ini pada tahun 2024-2025 sebelum kita masuk kepada satu fasa lain, RMK 13 pula lepas ni. Jadi perkembangan sektor pertanian dan isu jaminan bekalan makanan ni antara yang masih dikekalkan sebagai prioriti utama di bawah rancangan Malaysia ke-12, dan ini masih lagi menjadi prioriti Agrobank. Perlu diuruskan menerusi usaha-usaha berterusan di seluruh rantaian nilai pertanian dari bahagian production sehinggalah kepada pemasaran. Dan ini dapat memastikan sektor pertanian dan jaminan bekalan makanan ni kekal utuh lah, kekal kita pelihara. Sekaligus kita dapat memacu pelan pemulihan sosioekonomi negara daripada krisis COVID-19. Untuk pengetahuan semua, 2 daripada 4 prinsip utama Strategic Business Plan 2021-2025 Agrobank adalah pembangunan pertanian yang mapan dan juga fokus pelanggan yang inklusif. Untuk pembangunan pertanian yang mapan, pelbagai strategi akan dilaksanakan bagi menyokong pembangunan strategik untuk seluruh rantaian nilai pertanian. So antaranya program-program pembiayaan untuk aktiviti pertanian huluan ataupun upstream, dan juga pelaksanaan amalan ekonomi sosial dan juga tadbir urus ataupun dalam bahasa Inggerisnya ESG untuk sektor yang mempunyai tahap sara diri yang rendah. Pembangunan pengurusan bahagian pertengahan dan hiliran juga kita akan laksanakan program-program baru untuk terutamanya untuk SSL yang sudah pun tinggi melebihi 100%. Pembangunan sektor pertanian dengan pertumbuhan dan potensi tinggi, contohnya yang high value lah ya, high value and high demand, sama ada domestik ataupun juga pasaran antarabangsa. Mempergiatkan pembangunan sektor pertanian yang berprestasi rendah. So kita nak identify, cari industri-industri mana yang ada prestasi rendahnya, apa potensi yang boleh kita create daripada industri-industri ini. Pembangunan portfolio pembiayaan ekspor pertanian pun kita akan teruskan untuk tujuan ekspor. Pembangunan rantaian nilai pertanian menerusi pembiayaan rantaian nilai ataupun blockchain. Pembangunan sektor corporate dan juga syarikat utama yang barulah, kita nak create lebih banyak lagi success stories, company-company corporate yang besar yang successful dalam sektor pertanian, khususnya agromakanan. Untuk fokus pelanggan yang inklusif, ini terutamanya adalah untuk agropreneur baru dan juga perusahaan kecil. Kita nak banyakkan program-program peralihan daripada ke tahap yang lebih tinggi lah, daripada tahap sedia ada kepada tahap yang lebih tinggi, ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita panggil upward migration programs, untuk memperkukuhkan kelayakan kredit dan juga bankability pelanggan Agrobank. Kita akan pelbagaikan lagi program pembangunan kewangan untuk B40, asnaf, golongan asnaf dan juga belia dan juga wanita. Produk dan program baru juga akan kita laksanakan untuk dengan kerjasama bersama Kementerian MAFI untuk kita bangunkan agropreneur muda ni ataupun agropreneur baru ke tahap yang lebih baik. Untuk makluman semua, Cik Oza yang kita ada hari ini, Cik Oza, ahli panel kita, sebenarnya adalah pelanggan Micro Agrobank. Pada tahun 2017 dia dah mula dengan kami, dan pada masa tu dia mula dengan syarikat Kolam Emas Enterprise. Nanti insya-Allah lah, saya rasa Cik Oza akan share sedikit apa pengalaman beliau
Dan kini beliau dan isteri telah pun berjaya menembusi pasaran perdagangan antarabangsa dan melalui pembiayaan trade finance kami dengan syarikat Kolam Emas dan Berhad. So ini adalah antara inisiatif yang kami banggalah, kami giat laksanakan, dan antara syarikat-syarikat yang kami berasa bangga setelah 4 tahun bersama dengan Agrobank telah pun dapat akses kepada pasaran antarabangsa. So ini kita nak create lebih banyak lagi Encik Oza, kita nak create lebih banyak lagi syarikat-syarikat seperti ini supaya mereka bukan sekadar bankable tapi dapat dimajukan untuk akses kepada pasaran antarabangsa. So ini adalah usaha berterusan kami untuk memastikan pelanggan-pelanggan kami berjaya seperti Encik Oza sendiri dan terutamanya usahawan mikro lah. Kalau kita tengok dalam sektor pertanian ni memang banyak sekali usahawan mikro dalam sektor pertanian. Ya. Najib. Okey. Nama pun sudah diceru, Encik Oza. Baiklah kita memulakan cerita Encik Oza ini. Ceritakanlah daripada sudut usahawan yang bersama-sama dengan Agrobank juga bermula pada tahun 2017 ataupun 2015. Nanti Encik Oza ceritakan berkembang sampai ke tahap ini, kalau boleh dikongsikan supaya partisipan kita faham dan juga tahulah ada perjalanannya, mungkin ada kesukarannya, ada cabarannya dan apa yang mereka pelajari. Encik Oza. Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita, Tuan Najib Arif dan juga Tuan Muhammad Taufik daripada Agrobank. Saya Oza daripada syarikat Kolam Emas, pengurusi eksekutif. Kita bermula sebenarnya awal lagi, Kolam Emas Enterprise. Kita bermula dengan Kolam Emas Enterprise yang ditubuhkan incorporated pada tahun 2009 lagi. Okey, pada waktu itu kita menjadi peniaga retail yang menyewa di hypermarket dan juga mall-mall. Sehinggalah kita mengambil keputusan untuk membangun produk dan menjadi usahawan vendor retail kepada hypermarket dan retail industri pada tahun 2015. Tapi pada tahun 2015 tu kita hanyalah usahawan yang membangunkan mengeluarkan produk kek atau berasaskan bakery dan pastry ini daripada rumah. Tetapi syukur Alhamdulillah kita punya akses tu sebelum saya berhenti kerja kita telah memasuki hypermarket terus daripada rumah. Tetapi jangan tuan-tuan nanti keliru pula sebab nak masuk retail hypermarket ni memang ada banyak requirement dia. Especially requirement tentang persijilan, penggunaan produk yang mantap, packaging dan sebagainya. Tapi kita masuk dulu melalui produk homemade. Jadi untuk kita akses pasaran retail ni ada berbagai cara sebenarnya. Jadi tengok segmen apa yang kita masuk. Dan anda harus mengenali perniagaan retail itu sendiri sebelum anda menceburi dalam perniagaan retail. Jadi yang paling penting sekali, anda kena tahu model perniagaan yang anda nak masuk. Anda sebagai apa. Jadi cerita dia tahun 2015 kita membangunkan produk daripada rumah, lalu kita masuk ke Aeon Big, 9 outlet Aeon Big, dan selepas itu baru kita pindah ke kilang di rumah kedai. Kita bagi kilang lah. Jadi kita pindah ke rumah kedai 4 tingkat dan kita buat production daripada situ. Daripada situ kita membangun, kita mendapat corporate client baru. Jadi apabila kita mendapat hypermarket yang kedua sebagai kita punya corporate client, kita perlukan suntikan dana dan modal untuk kita berkembang, meningkatkan kapasiti, upscaling business. Jadi di situ saya mula mencari dana dan saya berjumpa dengan Agrobank. So Agrobank telah memberi saya instrumen pinjaman mikro pada waktu itu di bawah Agro Makanan. Saya pun lupa skim dia. Tak banyak, sebanyak 10,000 saja. Jadi dengan 10,000 tu kita membangun, kita beli mesin. Kita tak beli kereta Mercedes masa tu, Cik Taufik. 10,000 pun tak cukup nak. Telus. Okey. Okey, jadi 10,000 pun tak cukup. Jadi kita bangunkan, kita beli mesin dan kita membekal, kita jadi SME pertama yang berdaftar dengan Lulu Hypermarket. Jadi kita teruskan dengan Lulu Hypermarket sampai sekarang. Lulu Hypermarket pun dah ada 4 outlet di Malaysia. Okey, dan kita masih membekal sebanyak lebih kurang daripada 1 SKU sekarang dah jadi
30 SKU. Okey, selama beberapa tahun ni. Jadi mula-mula kita masuk Aeon Big 1 SKU juga. Jadi dah masuk Lulu Hypermarket tambah lagi SKU. Jadi kita mendapat dana suntikan tu dan kita gunakan sepenuhnya untuk upscaling dan beli mesin. Pada selepas itu 2017, 18, 19 kita mula mendapat klien-klien baru seperti Giant Hypermarket di seluruh Malaysia. Yang itu kita dapat masa tu 146 outlet Giant seluruh Malaysia. Kita membekal ke Giant dan rangkaian di bawah Giant iaitu Mekatu, Cold Storage, TMC dan Jason Food Hall. Alright. Diikuti dengan Tesco pada tahun 2018. Tesco sebanyak 60 outlet di seluruh Malaysia, hypermarket. Dan juga diikuti dengan macam-macam lagi lah. Dengan KK Mart, Malakat Mall dan kebanyakan hypermarket lah. Jadi pada tahun 2020 tu kita mohon satu lagi pinjaman instrumen, iaitu masa tu dah dilanda pandemik kita dah dilanda pandemik dan kita menghadapi sedikit kesukaran lah sebab barangan yang kita keluarkan ni Najib, kalau you nak tahu dia pada waktu pandemik ni yang full proof bisnes yang full proof ialah makanan, pendidikan dan juga perubatan. Okey, makanan dia full proof. Kemelesetan ekonomi macam mana pun makanan tetap ada demand. Jadi itu nanti untuk orang-orang baru yang nak berniaga, orang muda yang nak berniaga tu boleh pilih agro makanan lah. Jadi apabila sales merudum sebabkan kita mengeluarkan barangan yang primary, bukan necessity goods, bukan barangan asas, jadi mengalami penurunan dari segi jualan, kita terpaksa mohon untuk pinjaman. Sebab sebelum tu kami tak mohon pinjaman yang besar, kami cuma mohon pinjaman yang kecil seperti tekun dan sedikit dana-dana grant dan sebagainya. Jadi di situ kita mohon daripada Agrobank untuk revolving fund di bawah skim TWCFI. Waktu tu SRF lah Cik Taufik, Special Relief Fund dana SRF daripada Bank Negara lah okey, untuk Agrobank. Dengan dana itu kita gunakan untuk membantu kami membeli bahan mentah, packaging, bahan untuk membantu kami untuk membantu cost production lah. Untuk membiayai cost production kami, mengeluarkan barangan dan juga distribute ataupun edar ke seluruh Malaysia pada masa itu. Sangat-sangat membantu sebab dia berkonsepkan revolving fund, dana pusingan yang kita berapa banyak kita pakai, kita bayar balik dalam masa 4 bulan. Kita pakai, kita bayar balik. Dan dia punya interest tu sangat-sangat rendah. Saya rasa 2.5% kot Cik Taufik ataupun Cik Aizan. Jadi itu sangat membantu. Itulah kita punya lifeline ataupun kita punya talian hayat kita masa pandemik. Okey. Jadi ada lagi selepas selepas itu SRF datang Plan Pemulihan Negara. Penjana. So di bawah penjana kita Agrobank tawarkan kita lagi untuk term loan. Jadi term loan ini bagi saya bersifat untuk penggunaan capex, capital expenditure ataupun belanja modal yang kita boleh gunakan untuk upscaling ataupun pemerkasaan perniagaan kita lah. So dari situ kalau kita berniaga dalam hypermarket dan juga retail ni, borong ni, kita diminta oleh klien-klien kita untuk sentiasa mengeluarkan produk-produk baru. Untuk R&D produk baru, mengeluarkan produk baru mengikut cita rasa pelanggan dan mengikut keperluan pelanggan kita, corporate klien kita. Jadi kita perlu untuk R&D, kita perlu mesin-mesin baru, kita perlu create premise baru, warehouse baru dan sebagainya. Jadi di situlah kita gunakan term loan yang ditawarkan oleh Agrobank, pihak Agrobank. Juga membantu. Jadi kita tidak gunakan dana-dana tu sesuka hati kita. Tidak gunakan term loan untuk revolving, untuk bahan mentah. Kita tidak gunakan revolving untuk beli mesin ataupun untuk membayar sewa kedai ataupun deposit down payment kedai, warehouse dan sebagainya, tidak.
So perancangan itu, perancangan keuangan dan juga pengurusan aliran tunai itu sangat-sangat penting. Especially di zaman kemelesetan ekonomi yang bermula daripada sebenarnya tahun 2019. Kita telah dilanda oleh kemelesetan ekonomi dunia, disambung dengan pandemik. Jadi sebenarnya usahawan SME Malaysia ni mengalami double jeopardy di situ. Sangat-sangat terkesan, sangat-sangat kejam ekonomi kepada kita. Dan siapa yang survive tu, syukur alhamdulillah, Allah bagi rezeki dan kelangsungan. Jadi di situ kita punya perkembangan setakat ini, dan alhamdulillah melalui MAFI Jabatan Pertanian juga membantu dengan dana grant untuk peningkatan premis. Kita dapat grant untuk peningkatan premis, di mana daripada situ saya menambah persijilan. Jadi untuk makluman tuan-tuan semua, kita adalah syarikat pengeluar, pengilang, pengedar, pemasar, dan juga syarikat OEM lah, kita panggil OEM, untuk mengeluarkan barangan jenama kita dan juga jenama lain, jenama orang lain. Dan produk kita telah didapati di 5 buah negara melalui produk OEM ni, yang dipasarkan oleh satu syarikat OEM yang sangat hebat sekarang ni, SME, berada di 5 negara dan mereka membuat produk dengan kami. So kita adalah pengeluar, pengilang yang mempunyai sijil buatan Malaysia. Kita ada sijil mesti, halal, Hexcep, dan juga kami adalah usahawan yang mendapat skor rating 4 bintang daripada SME Corp, yang membolehkan kami mengeksport barangan kami sebab ada Hexcep dengan 4-star rating tu ke luar negara. Okey, jadi perkembangan ke luar negara ni, terima kasih tadi saya dengar Cik Taufik di bawah RMK ke-12, banyak inisiatif-inisiatif kerajaan yang hebat-hebat ni yang disambut oleh Agrobank tu. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih banyaklah. Saya pun nak berserta dalam inisiatif tu. Kalau boleh bawalah saya sekali, dan Cik Taufik, ke luar negeri. Dan jadi kita dapat menembusi pasaran Jepun. Setakat ini Kuala Mas menembusi pasaran Jepun yang paling susah nak tembus. Ada 2 pasaran negara dalam dunia ni paling susah nak tembus, dia orang kata US dan juga Japan. Dan kami melalui SME Corp juga telah melepasi syarat-syarat sehingga mendapat permit ekspor ke Jepun. Sebenarnya untuk Tokyo Olympics lah 2020 yang ditangguh. Jadi barangan kami mendapat order dan juga PO daripada Jepun. Dan sekarang ini di bawah Jabatan Pertanian Kelang, Jabatan Pertanian Daerah Kelang ni dia menang APIAT. Dia menang menjadi jabatan yang paling progresif sekali lah seluruh Malaysia. Di mana kami, dia katalah kami merupakan usahawan contohlah di Kelang. Okey. Dan mereka bawa produk kami untuk pasaran MAFI, di bawah MAFI, pasaran ke United States. Jadi itulah perkembangan syarikat daripada kita mula 2015 Najib sampailah ke tahun ini, dan insya-Allah kita akan bergerak ke arah menjadi usahawan ekspor insya-Allah. Panjanglah perjalanannya tu. Tapi sebenarnya kalau macam tadi Cik Uzan cerita tu, kalau orang dengar mungkin macam senang je buat produk ni, masuk pasar raya sana sini kan. Sebab saya pernah temu bual juga usahawan kecil ni, menangis dia bercerita nak masuk pasar raya dan sebagainya, susah nak dapatkan. Macam mana sebenarnya? Susah ke tidak kalau boleh kongsikan? Okey, saya sebenarnya bermula daripada rumah tu. Kita dulu ada banyak kedai macam saya cakap tadi, kita menyewa-nyewa di hypermarket dan di mall-mall. Sehinggalah isteri saya kita tutup kedai tu. Semua kedai tu kita tutup pada tahun 2014. Adalah sebab tu. Mungkin Allah nak bagi kita relax sekejap, jaga orang tua saya dan sebagainya. Jadi selepas itu kita bangkit semula pada tahun 2015 dengan berbekalkan resepi kek buah kukus. Satu je. Jadi daripada situ kita masuk sebagai vendor produk ataupun supplier produk dalam hypermarket. Tapi dia punya catch ialah sebelum itu wife saya buat daripada rumah.
CEO kita, Kak Zukaida Kasim, buat daripada rumah. Dan saya tanya dia, since that saya pun balik kerja potong kek. Ini kita cerita santai-santai ya, boleh Cik Taufik? Boleh. Balik rumah daripada kerja penat-penat potong kek, rumah anak saya pack lah, buat labeling dan sebagainya untuk hantar ke market Petronas dan sebagainya. Jadi saya tanya dia, sampai bila you nak buat di sini, di rumah? Kan? So dia kata, selagi you tak berhenti, I buat daripada rumah je lah. Buat online je lah, dia kata. Lepas tu saya cakap, you nak I berhenti ke? Lepas tu dia kata, berhentilah. Buatlah untuk family kan. You asyik buat, you asyik berjaya buat untuk mana-mana pergi, tempat you pergi, you jadi turnaround manager dan sebagainya. You naikkan sales, you buat transformation dan sebagainya. Kenapa tak buat untuk diri sendiri dan family? Jadi itu cabaran dia. So, apabila seorang yang daripada corporate nak turun ke bisnes, buat kilang, buat produk dan sebagainya tu, saya rasa saya perlu ada perancangan. Kena ada strategic plan. Jadi daripada big scale ataupun big size, dulu kita dengan BCG lah, dengan Roland Berger, dengan McKinsey dan sebagainya, tapi bila kita keluar, kita tak ada team, kita kena buat seorang-seorang. So itu cabaran yang paling besar. So apa kita buat sebelum kita berhenti kerja dan sebelum kita berniaga, kita kena buat pemasaran dulu sekurang-kurangnya. So buatlah pemasaran, cari pasaran dulu sebelum kita berhenti. Sebab apabila kami berhenti, kami tak ada gaji selama setahun lebih. Tidak ada gaji. Segala duit yang ada, segala modal, segala simpanan, segala ASB semua lebur. Diletakkan, dilaburkan ke dalam perniagaan, laburkan dalam mesin dan kilang baru dan sebagainya. So tak ada simpanan langsung dan tak ada gaji. Sebab itu kita harus, sebelum kita buat keputusan untuk berniaga, membina sesuatu produk, brand dan juga perniagaan yang besar, kita kena ada perancangan. Begitu. Sebelum berhenti tu kena ada tilam dululah, sediakan tilam lah ataupun payung sebelum hujan lah. Jadi rancang dulu, cari pasaran dulu, buat produk itu. Saya nak nasihatkan kepada sahabat-sahabat di luar sana, jangan ikut syok sendiri saja. Maknanya buatlah produk tu daripada keperluan ataupun requirement pelanggan kita, keperluan buyer-buyer kita, yang mana kita kenal pasti terlebih dahulu segmen mana pasaran kita nak masuk. Kita nak buat produk ke nak buat perkhidmatan. Kalau kita buat perkhidmatan, kita menjadi kita seorang profesional, kita ada kebolehan ikhtisas. Kalau nak buat produk, you pilih produk apa, makanan ke, agromakanan ke, you nak jadi peladang ke, petani ke, then only you plan. You nak pasarkan di mana? Mana segmen pasaran you? Barulah you balik ke belakang dan buat produk itu mengikut keperluan buyer dan mengikut keperluan pasaran. Sebab kita kalau buat produk, kita nak pasaran tu pull. Market pull. Bukan kita push saja, market menolak, tak boleh. Jadi itulah antara rahsia, mungkin sedikit rahsia kejayaan, sebab kita mengambil kira apa produk yang diperlukan, bukan produk yang kita suka makan, produk yang kita pandai buat, kita try buat terus push. Mungkin Najib tak suka, mungkin Cik Taufik suka, Cik Haizan suka, mungkin Najib tak suka makan barang saya. Jadi kita kena ambil trend. Ya, tapi bukan itu saja. Kalau kita tengok Agrobank pun dia ada penilaian tersendiri untuk viability sesuatu perniagaan dan sebagainya kan, untuk memastikanlah apabila yang diberikan daya maju perniagaan tersebut akan dinilai kan, Cik Taufik. Tapi bukan itu sajalah. Kalau kita bercakap tentang agro ni luaslah, ada makanan, agro pertanian dan sebagainya. Namun kita bercakap tentang transformasi ni. Kalau transformasi ni, kebanyakan usahawan agro tadi pada ketika ini kita bercakap tentang bagaimana memodernkan mereka. Kalau bagi Agrobank sendiri, Cik Taufik, macam mana nak membantu memodernkan mereka? Sebab kita akan bercakap soal memasukkan teknologi sebagai contoh kepada usahawan-usahawan mungkin yang dah biasa secara konvensional dan sebagainya. Agrobank sendiri, macam mana nak bantu mereka? Okey, adaptasi teknologi dalam sektor agromakanan ni sebenarnya sangat penting dan diberi penekanan yang begitu kuat sekali dalam RMK 12. Dan tak kurangnya di Agrobank, di bawah Plan Strategik Agrobank 2021-2025 pun
kami mempunyai inisiatif dan juga program-program khusus untuk menggalakkan adaptasi teknologi ini dengan lebih berkesan dalam sektor pertanian. Dan tak lama lagi sebenarnya, mungkin saya boleh share juga pada hari ini khusus untuk webinar ini, Agrobank dan juga MAFI akan melancarkan, tak lama lagi, sabar ya, tak lama lagi, dalam beberapa minggu je lagi, program modernisasi rantaian nilai agromakanan. Ianya adalah satu usaha intervention Agrobank dan juga MAFI bagi membantu usahawan agro yang mempunyai masalah kos untuk adaptasi teknologi ini. Jadi untuk dilaksanakan teknologi pertanian ini banyak aduan-aduan yang kami dapat. Katanya kos dia mahal, jadi memerlukan pembiayaan yang khusus macam apa ni dan juga profit rate yang rendah, ada keuntungan pembiayaan tu yang rendah. Jadi menerusi program ini kami memperuntukkan sebanyak 60 juta. Dana tersebut akan disalurkan dan diurus oleh Agrobank. Dana itu datang daripada MAFI sendiri, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, sebanyak 60 juta diuruskan oleh Agrobank bagi memperkasakan adaptasi teknologi. Jadi menerusi akses pembiayaan yang diberikan ni, kita harap akan dapat merancakkan lagi adaptasi teknologi dalam sektor pertanian di kalangan usahawan agro. Kami juga dalam plan strategik kami berhasrat untuk memastikan kelangsungan sektor pertanian ini menerusi penyelesaian pembiayaan kewangan yang komprehensif dan pada masa yang sama menyokong pembangunan teknologi. Jadi kami juga ada baru-baru ini membuat program teknologi juga dengan kerjasama strategik bersama dengan Malaysia Technology Development Corporation MTDC. Tak berapa lama pun, dalam bulan April 2021, bagi menyalurkan pembiayaan berjumlah 10 juta bertujuan menyokong 200 usahawan sektor pertanian meningkatkan amalan teknologi IR 4.0 untuk sektor pertanian. So tadi 60 juta, ni 10 juta. So banyak boleh peluang-peluang pembiayaan dana khusus ini dengan kadar keuntungan yang rendah boleh direbut oleh mereka yang berminat. Kami juga giat memperhalusi serta merangka kerja pelbagai kerjasama dengan agensi dan juga penyedia teknologi dalam program-program accelerator ataupun kita panggil juga dalam bahasa Inggerisnya activity sandboxing, bagi memberikan impak yang positif dalam menyokong aktiviti teknologi pertanian dan agri fintech lah dalam sektor pertanian. So pada ketika ini Agrobank rancak dengan beberapa agensi seperti MDEC, Selangor Information Technology and Digital Economy Corporation SIDEC, Malaysian Global Innovation and Creativity Center ataupun lebih dikenali sebagai MAGIC, Sunway X Farms antaranya from private sector dan juga Teraju bagi menggalakkan adaptasi teknologi dalam pertanian. So ini adalah antara aktiviti-aktiviti baru, program-program baru, strategi-strategi baru Agrobank pada tahun ini 2021. 70 juta, tak lama lagi 60 juta akan keluar sebagai satu program modernisasi rantaian nilai agromakanan. Saya menyeru semua yang berminat, rebutlah peluang ini dan mohonlah dana ini dan mari bersama-sama dengan Agrobank kita bawa sektor pertanian ini ke arah yang lebih automated, lebih berteknologi tinggi. Okey, itu yang akan dilancarkan nanti, total jadi 70 juta lah dana tu. Okey, sambil saya dengar tadi, kita pun tengok ruangan komen sebenarnya. Salah satu ni ada orang nak berkenalan dengan Cik Oza sebenarnya ni. V Kalidas ni kata nak belajar more, to know more details about retail industry. Nanti kita akan bagi kontak Cik Oza, bolehlah berhubung. Jadi sesi networking jugalah sesi kita ni. Tapi kalau partisipan yang usahawan dan sebagainya boleh tanya soalan dekat ruangan komen, nanti saya akan ambil, boleh tanyakan kepada partisipan sebab saya ada banyak soalan tapi saya bukan usahawan. Kalau saya tanya soalan semua ni, apa yang saya nak tahulah pasal perbankan dan juga keusahawan ini. Kalau kita bercakap tentang keusahawanan ni kan, Cik Oza,
tadi dah banyak ada ceritakan tentang macam mana journey, macam mana nak kembangkan kan. Kadang-kadang kalau kita cerita ni kita dengar macam senang je berniaga, tapi sebenarnya realitinya taklah semudah itu. Tapi kalau untuk orang ramai ini, sebab kadang-kadang usahawan-usahawan masih lagi bertanya macam, oh kalau nak buat pembiayaan ni kena ada dokumen apa sebenarnya dan sebagainya. Kalau Cik Uzat sendiri boleh kongsikan pengalaman tu, tahap kesediaan dan mendapatkan ilmu tu supaya bila nak pergi ke Agrobank, nak pergi ke institusi kewangan lain ni, mereka cukup bersedia. Kalau Cik Uzat boleh kongsikan pengalaman tu. Baik, terima kasih. Untuk mendapatkan pembiayaan ni daripada mana-mana institusi keuangan ataupun perbankan ni, dia yang paling penting jaga you punya akaun lah. Okey, dia jaga you punya keuangan, jaga dokumen syarikat. Okey, kalau kita ada sistem bagus, kalau kita tak ada sistem, kita buat secara manual dan sebagainya. Mulakan dengan tu, simpan kira. Mulakan dengan bookkeeping. Mulakan dengan budgeting. Alright. Lepas tu simpan you punya segala you punya perbelanjaan, bukti-bukti perbelanjaan, risit-risit dan sebagainya. Sebab apabila kita mohon pembiayaan, dia macam saya kata tadi, ada pembiayaan yang mikro, ada pembiayaan yang revolving, term loan dan sebagainya. Teknologi tadi dah main juta-juta, IR 4.0 dah main juta-juta. So nak ekspor lagi juta-juta. Alright. Jadi setiap satu level tu dia ada keperluan-keperluan ataupun requirement. Kata orang bank dia ada condition precedent. Okey, untuk membolehkan kita melayakkan kita meminjam pada tahap-tahap yang tertentu itu. Jadi untuk bahasa mudahnya, untuk usahawan agro makanan pertanian ni, jaga you punya perbelanjaan dengan you punya pendapatan. Rekodkan. Okey, masa saya pinjam mikro dulu dengan agro makanan, agro bank ni, simple je keperluan dia. Kalau you merupakan usahawan yang menjalankan perniagaan restoran, cukup sekadar menulis dalam buku log tu, pendapatan hari ini berapa, cash out berapa yang you bayar untuk you punya supplier ayam ke, supplier sayur ke, udang dan sebagainya tu, you tulis di situ. Apa you dapat, pendapatan you untuk malam tadi, besok belanja apa, malam hari ini pula dapat berapa banyak, itu pun dia boleh bantu. Sehingga macam tu sekali Agrobank boleh membantu usahawan. Jadi why not? Apa lagi alasan kita untuk tidak meminjam? Kadang-kadang kita harus meminjam ni, tuan-tuan dan puan, untuk meningkatkan pendapatan untuk membesarkan ataupun expansion kita punya perniagaan. Kalau kita tahap itu saja, kalau duit kita rolling dekat situ saja, duit masuk keluar hari-hari, lepas tu tak ada disiplin. Duit yang perniagaan itulah duit kita. Okey, sedangkan usahawan-usahawan ni kena tahu perniagaan ni adalah separate entity. Okey, konsep perniagaan, konsep sedia berhad, konsep syarikat ni adalah separate entity. Duit syarikat lah, bukan duit kita. Jadi yang meminjam dengan bank tu syarikat. Bukan kita. Kalau kita pinjam, kita lah bayar. Kalau kita pinjam dengan Along, kita bayar dengan Along. Kalau kita pinjam dengan abang, bayar dengan abang. Tapi yang pinjam dengan bank ialah syarikat. Jadi duit yang bayar tu duit syarikat, bukan duit kita. Oleh itu kita tidak boleh anggap duit syarikat tu duit kita dan kita ambil hari-hari cash out untuk bayar duit tadika anak, bayar susu anak ataupun penjaga anak dan sebagainya. Tak boleh. Walaupun penting untuk kita. Jadi kita hanya mengambil gaji daripada kita punya perniagaan. So documentation tu selain daripada itu, apabila kita naik dari segi pinjaman tu, ada amount yang kita akan mohon tu bertambah-tambah kepada 100,000 ke mungkin 200,000, 500,000 ke apa semua tu, yang itu keperluan condition precedent dan juga dokumen-dokumen tu akan bertambah. Dia memerlukan kita punya laporan keuangan, dia perlukan kita punya monthly statement, dan profit and loss, kita punya balance sheet, laporan untuk siang berhad, diperlukan laporan keuangan beraudit, yang diaudit tahunan. Jadi benda ni kena tuan-tuan puan-puan sediakan. Sebab mereka akan melihat kebolehan kita membayar hutang-hutang lalu. Kebolehan kita berapa kita punya keuntungan, pendapatan kita. Mereka nak tahu sama ada kalau mereka beri kita pinjaman ni, kita boleh bayar ke tak boleh.
Nak tahu disiplin kita ni duit ni pakai banyak untuk bayar gaji kita sendiri ke ataupun untuk bayar romet. Berapa yang kita gunakan duit tu, duit yang kita ada, keuntungan ataupun simpanan kita tu untuk membeli bahan mentah. Berapa pula yang kita gunakan untuk membelanjakan pada modal, belanja modal, capex, dengan pengurusan perniagaan, OPEX, operational expenses. Jadi sebenarnya mereka nak tengok ni, ada tak lebihan untuk membayar installment bayaran bulanan itu. So mereka masuk dalam sistem, adalah dia buat dia punya risk analysis untuk meluluskan pinjaman kita. Jadi kena kena berdisiplin dan kena bagi info-info itu kepada institusi perbankan untuk mereka membantu kita. Mereka nak bantu kita tapi mereka ada regulatornya, iaitu Bank Negara Malaysia. Mereka terpaksa mengikut polisi. Mereka ada framework, mereka ada regulator yang memastikan, okey, kalau kamu nak bagi orang pinjam, ini dokumen-dokumen atau keperluan yang kamu harus minta daripada peminjam, or else nanti akan jadi NPL, non-performing loan dan sebagainya. Jadi kita peminjam pun kita kena akur. Jadi kita disiplin. Okey. Itulah keperluan-keperluannya. Kalau Cik Taufik sendiri, pastilah ada banyak juga dan sudah saksikan contoh usahawan yang datang dan sebagainya yang membawa dokumen ataupun kelemahan yang berlaku di kalangan usahawan tani dan yang memerlukan penambahbaikan supaya orang faham lepas ni nak datang Agrobank macam mana. Tadi Cik Ozal dah ceritakan banyak macam mana nak pastikan. Ini soal disiplin kewangan lah, pengurusan kewangan, aliran tunai dan sebagainya. Jadi penting kan dokumentasi ni, banyak kali dah kita sebut. Tapi kalau untuk Agrobank sendiri, apa contoh-contoh? Kalau Cik Taufik boleh ceritakan untuk orang kata memberikan gambaran lebih luas di pandangan perspektif pihak Agrobank sendiri, apa penambahbaikan yang perlu ada di kalangan PKS? Dari segi documentation, kalau saya ceritakan kadang-kadang boleh jadi cerita kita boleh gelak sendiri seorang-seorang. Macam kes ya. Bermacam-macam kes daripada dokumen yang dipalsukan, daripada bank statement orang tukar nama, letak nama company. Saya pernah tengok dia nak tunjuk ada modal dalam perniagaan tu. Dia hari ni dia bawa masuk 10,000. Besok dia bagi 9,990 advance kepada director. So sebenarnya duit dalam syarikat dia RM10 je. Tapi dia kata ada modal 10,000. Bermacam-macam teknik dan kaedah yang digunakanlah oleh usahawan-usahawan kita yang begitu kreatif lah. Tapi alhamdulillah, because macam Cik Ozal sebutkan tadi, Agrobank ni kita adalah IKP yang dipantau dan pantau selia oleh Bank Negara Malaysia. Dan kalau tak di bawah Bank Negara Malaysia pun, Agrobank insya-Allah akan tetap comply atau patuh dengan polisi-polisi kredit kami, yang mana kita nak pastikan dana-dana yang kita ada, pembiayaan yang kita ada ni akan sampai kepada golongan yang sepatutnya, kan? Kita tak, kadang-kadang kita rugi kalau kita sekadar beri begitu sahaja dana-dana ni, pembiayaan ni kepada mereka-mereka yang ialah dalam golongan-golongan kreatif ini. Sayangnya adalah mereka yang sepatutnya dapat tak dapat, kan? Dan keduanya kos kepada bank, sebab bila mereka tak bayar, sebab daripada hari pertama lagi kita dah tahu dia tak boleh bayar, dan bila mereka tidak dapat tunaikan installment tersebut, kerugiannya bukan sekadar pada Agrobank saja, sebab memanglah Agrobank bila tak dibayar, kita akan panggil benda itu sebagai impact credit dan kita kena buat provision, peruntukan hutang lapuk dan sebagainya. Bukan sekadar pada Agrobank, tapi bila tak dibayar, peminjam-peminjam lain yang sedang menunggu, pemohon-pemohon lain yang sedang menunggu duit tersebut dibayar, tak dapat pula kita rolling kepada mereka. So kesan dia bukan sekadar pada Agrobank, tapi juga kepada pemohon-pemohon lain yang sedang menunggu. So
sebab itu kadang-kadang minta maaf cakap bukan nak kata Agrobank ni terlalu cerewet dari segi dokumen. Cik Oza tadi pun sebut ada catatan-catatan sebegitu sangat penting, tapi kena genuine lah. Jangan create semalam dapat 20,000, pagi tadi dapat 30,000, dah daripada mana, tak ada dokumen dan sebagainya. So kadang-kadang benda-benda beginilah kita macam kami ada Center of Excellence yang buat program pembangunan usahawan. Kita ajar pembangunan usahawan ni daripada tak tahu jadi tahu. Contoh, tak tahu nak buat buku account, nak buat cash book, tak tahu macam mana nak buat cash book. Kita ajar macam mana nak buat cash book. Tak tahu nak buat accounting macam mana, kita ajar buat accounting. So you ambil masa 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, praktikkan record keeping tersebut, dan bila you bersedia, datanglah ke Agrobank. Ya, kita lebih suka begitu. Kita bimbing dia, kita handhold dia sampai dia dah bersedia, datang ke Agrobank, dan berdasarkan rekod-rekod yang disediakan tu kita boleh proses permohonan tersebut. Tapi kalau dipaksa, ya, Agrobank kita paksa Agrobank, proses lah apa yang ada ni, proses je lah. Jadi bila kalau tak dapat kelulusan, jangan marah Agrobank. Sebab dokumen-dokumen ni tak capai dia punya tu, dan kita pun takut kan. Dan kita ambil 50-50 chance yang benda ni mungkin genuine tak genuine, mungkin betul tak betul dan sebagainya. So kita tak mau. Banking ni bukan dalam bisnes telik nasib. Kita dalam perniagaan yang every risk is calculated. So begitu juga dengan perniagaan pertanian. Every risk is calculated risk. Sebab itu kalau kita nak buat sektor pertanian ni, peluang keuntungan tu memang tinggi. Tapi dalam masa yang sama, kalau risk tu is not well calculated, dekat situlah kita akan ada kejutan-kejutan yang kita takut untuk dengar. So sebenarnya itulah yang boleh saya jelaskan sedikit. Najib, perkara Najib, saya nak tambah. Boleh. Lepas ni saya akan hantar anak saya ke COE untuk dididik dan dibimbing oleh Agrobank, sebab anak saya pun dah mula meminjam. Kita pun dah bagi satu bisnes pada anak saya, iaitu untuk business trading. Dan satu lagi instrumen pun kita dah dapat untuk anak saya punya bisnes. Jadi itu kita dah jadi macam family lah dengan Agrobank. Legasi itu dah wujud dah. Alhamdulillah. Perkara kedua saya nak highlight, saya suka pasal Agrobank ni sebab masa kita pinjam walaupun 10,000 untuk mikro tu, pegawai Agrobank memantau bayaran balik setiap bulan dan sentiasa mengingatkan kami untuk pembayaran in advance. Okey, sebelum tarikh tamat dan sebagainya, sebelum the cycle, dia akan menelpon, WhatsApp, SMS ke apa dan sebagainya untuk mengingatkan pembayaran. Kadang-kadang apabila dia tengok dalam bank statement saya tu ada duit lebih, dia minta 2 bulan bayaran. Saya bagi. Kadang-kadang 3 bulan bayaran, bagilah, tak ada masalah. Jadi kita punya rekod pembayaran installment tu memang cantik lah. Dan itu membolehkan untuk Agrobank membuat penilaian untuk memberi dan membantu lagi untuk instrumen yang akan datang. Maknanya offer lagi peningkatan dari segi cap ataupun jumlah pinjaman ataupun pinjaman-pinjaman baru, Agrobank akan bantu kita lagi. Itu banyak membantu. Terima kasihlah Agrobank. Terima kasih sebab bertindak lebih awal lah untuk Agrobank. Dia faham, dia very personalized lah benda tu kepada usahawan tertentu dan sebagainya. Okey, Cik Oza, sebelum kita nak habiskan ni, ada beraki lagi kurang 4 minit lagi. Secara ringkasnya, tadi Cik Oza kata nak masuk dan sebagainya apa semua. Kalaulah bidang agro makanan ni, ada juga yang tanya tadi, potensi agro makanan itu, tadi kita tanyalah yang berdaya tahan dan sebagainya. Maksudnya orang ramai ni kalau nak fokus nak masuk dalam sektor agro makanan tu lebih berbaloi ataupun bagaimana keadaannya pandangan seorang usahawan secara ringkas? Bukan berbaloi saja. Maknanya macam saya katakan awal tadi, 3 perkara yang kalis kemelisitan ekonomi, kalis pandemik ialah makanan pertama sekali, yang kedua ialah perubatan, yang ketiga ialah pendidikan.
Anak-anak kita bersekolah, walaupun tak sekolah, kena bayar yuran. Okey, macam perubatan, vaksin. Bagaimana kita membayar? Macam mana government membayar untuk vaksin dan perubatan dan sebagainya. Semua orang sakit, semua orang mencari ubat. Makanan, semua orang makan hari-hari. Tak makan, memang tak hidup lah. Okey, jadi itu adalah satu bisnes tradisi daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang, kita makan hari-hari. So, benda ni dia melalui banyak evolusi untuk perniagaan makanan ni. Dia tak pernah putus, sentiasa berevolusi. Jadi daripada makanan asas, orang dulu makan gandum, makan roti, sekarang roti tu dah jadi burger, lepas ni roti tu jadi apa saya tak tahu. Okey, dan okey, pack macam mana, dulu makan dalam pinggan, sekarang makan dalam retort, dalam paket. Saya pergi keluar negeri mana-mana pun saya bawa retort packaging. Macam Cik Taufik kata tadi, ada inisiatif di bawah RMK 12 dan sebagainya untuk meningkatkan lagi teknologi makanan ini untuk kita bawa ke Middle East, untuk bawa ke Europe dan sebagainya. Saya pun akan pergi ke Europe bulan depan ni selama sebulan. Okey, jadi kita nak tengok lagi apa teknologi makanan yang terkini yang ada di seluruh dunia. Jadi apabila kita buat makanan di sini ni, kita jangan syok sendiri, kita kena pergi ke Japan, kena pergi ke China, kena pergi ke Europe dan sebagainya. Tengok macam mana mereka pack makanan, macam mana mereka menyediakan makanan, pembangunan produk mereka tu secanggih mana, dan adakah apabila kita buat di sini akan diterima oleh komuniti kita, akan diterima oleh pasaran kita. Okey, sebab apa? Benda ni evolusi. Kadang-kadang diorang nak makan benda yang dapat di China, di Jepun, tetapi kita tak buat. So kalau kita buat, dia akan jadi hit, dia akan jadi trendy dan sebagainya. So dia tidak akan habis evolusi makanan. Sebab tu agro makanan ni dia ada makanan asas, dia ada makanan yang telah berevolusi dan sentiasa diperbaiki melalui teknologi, sentiasa diperbaiki melalui kaedah penyampaiannya, delivery, distribution dan sebagainya, macam-macam rasa, bentuk dan pelbagai. Jadi benda ni tidak akan habis sampai akhir zaman. So kalau orang-orang baru, usahawan baru yang nak menceburi bidang makanan ni, explore dan lihat kepada pasaran bukan hanya Malaysia tetapi di luar Malaysia. Lihat pasaran yang berada di retail, leader-leader dalam market, jangan buat pasaran yang dah tepu. Jangan go into red ocean, tetapi pergi masuk dalam blue ocean. Pakai blue ocean strategy, tengok ada benda makanan yang baru yang boleh diperkenalkan. Yang kurang persaingan, anda boleh jadi leader. Itu antara ni lah. Itu ceritanya daripada kecil perniagaan Cik Ozan ni sampailah besar, sampailah nak pergi Eropah sebulan ni. Bulan depan ni rakan suka saya Azman berkata nak ikut pergi Eropah tapi tak boleh lah, tak ada cuti lah, sebulan kan lama sangat nak bagi kan. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Cik Taufik, Cik Ozan kerana meluangkan masa berkongsi pengalaman, berkongsi juga apa Agrobank tawarkan, dan juga harapnya hari ini partisipan yang menyertai faham apa yang Agrobank tawarkan, apa keperluan yang anda perlu sediakan. Kita dah bagi perspektif ni, perspektif bank, perspektif usahawan yang pernah membuat pembiayaan, memohon pembiayaan daripada Agrobank, jelas perkara itu. Kalau ada pertanyaan lagi di keluarkan komen tadi pun kita letakkan maklumat-maklumat bagaimana nak hubungi dan sebagainya. InsyaAllah tenaga kerja Agrobank ni akan sentiasa proaktif lah, akan membantu usahawan dan sebagainya, lebih lagi dalam tempoh yang sukar pada ketika ini. Okey, sebelum kita berpisah, nanti sebelum kalau dah habis nanti akan keluar pop-up, ada rate untuk menilai kami. Letaklah 5 star sebab banyak dikongsikan Cik Ozan dan juga Cik Taufik ini. Tapi sebelum itu, untuk minggu depan, untuk link Astro Awani ini, The New Normal Series, kita ada kuasa viral radio, makin didengar makin diingat. Apa yang didengar, apa yang diingat, nak tahu tu kena daftarlah dekat link.astroawani.com. Hari Selasa 26 Oktober 11 pagi, daftar sebelum tarikh itulah. Jadi boleh sertai. Ini adalah tetamu-tetamu kita, ada DJ Faz, ada beberapa lagi yang kita bawakan. Sudah pasti moderator terhebat kita Dino Omar akan menjadi moderator pada hari tersebut. Boleh daftar di sana. Terima kasih saya ucapkan kepada semua partisipan peserta pada hari ini. Banyak yang dikongsikan. Terima kasih sekali lagi untuk Cik Oza dan juga Cik Taufik.
seronok. Saya juga banyak ilmu yang saya belajar daripada sesi-sesi sebegini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi apabila ada ruang dan kesempatan dan juga rezeki. Terima kasih. Jaga diri dan juga keselamatan semua. SOP masih perlu dijaga walaupun dah 90 lebih peratus, hampir 100% sebenarnya vaksinasi kita ni kan sebenarnya kan dalam keadaan semasa ini. Terima kasih sekali lagi. Sekian saja untuk sesi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.